Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan untuk hari yang seterusnya PDPR kita. Okay, kita masih lagi dalam unit 13, masih lagi tajuk yang sama, iaitu kita tengok sini, bersikapmu mulia. Tapi kali ini cikgu nak minta kamu bersedia dengan kalau nampak di ni buku aktiviti jilid 1. Okey, bersedia dengan buku aktiviti jilid 1. Hari ini cikgu nak bagi tugasan berdasarkan buku aktiviti dalam jilid 1. Okey, baik. Okey, kamu dah sedia ya. Okey, sambil-sambil kamu tengok ni, bolehlah bersedia dengan buku, dengan pensel atau alat tulis kamu yang bersesuaian. Kita dah belajar semalam berkaitan dengan karangan. Semalam awak dah buat karangan. Okay, hari ni kalau awak perasan, cikgu nak ajar tajuk karangan juga, tapi dalam buku aktiviti. Okay, baik. Okay, awak tengok di dalam muka surat yang seterusnya. Okay, buku aktiviti muka surat berapa cikgu? Okay, baik. Kamu tengok muka surat 4 dan muka surat 5. Okay, dalam muka surat 4 dan muka surat 5, okay, dia kata tajuk dia berkaitan dengan Kampung Pering. Okay, kita nak buat karangan ni. Okay, tapi awak jangan risau, karangan ni awak perlu baca dan isi di tempat kosong sahaja, tak perlu tulis banyak-banyak. Okay, baik. Kita tengok ke paparan yang seterusnya. Okay, ini buku aktiviti awak. Awak dah buka muka surat 4 dan muka surat 5, dia akan naik macam ni. Okay, dia akan naik satu paparan yang macam ni. Okay, ini muka surat 4. Okay, ini muka surat 4. Ingat. Okay, baik. Dia kata aktiviti 3 di atas ni. Awak tengok di atas. Okay, dia kata aktiviti 3 sini. Dia terlengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Jadi, apa yang awak nak kena buat? Pertama sekali, okay, kita tengok tajuk di atas dia. Okay, Kampung Pering. Cikgu dah bagi tahu dah tadi tajuk dia. Okay, ini gambar dia lah. Gambar Kampung Pering. Gambar dia. Okay, kita tengok maklumat-maklumat yang dia dah sediakan di dalam ni. Okay, contoh yang pertama dia kata kat sini berkaitan dengan penduduk kampung. Okay, apa maklumat dia? Okay, yang pertama dia kata maklumat berdasarkan penduduk kampung ni. Yang pertama dia kata mempunyai 672 orang. Okay, di Kampung Pering ni ada 672 orang penduduk kampung. Okay, kemudian dia kata lagi di sini ada 185 buah rumah. Okay. Kemudian yang ketiga dia kata kebanyakan penduduk kampung ni bekerja dalam bidang pertanian. Ingat, ini penerangan berkaitan dengan penduduk kampung ni. Pertama tadi dia kata bilangan dia, bilangan orang, bilangan rumah, kemudian pekerjaan penduduk Kampung Pering, iaitu bidang pertanian. Okay, ini penerangan dalam kotak yang pertama. Okay, selesai. Okay, awak faham ya? Okay, dengar baik-baik. Kemudian kita tengok ke kotak yang kedua. Ni kotak ni yang cikgu bulatkan ni. Dia kata sini kotak ni dia nak terangkan berkaitan dengan sikap penduduk kampung ni. Okay, sikap dia. Kata kunci dia awak kena ingat, awak kena faham. Sikap dia kata. Okay, kemudian yang pertama dia kata sikap orang kampung ni, dia kata bekerja sama. Okay, penduduk kampung ni kebanyakannya mereka suka bekerja sama. Okay, bekerja sama macam-macam lah, macam-macam dia boleh buat. Bekerja sama ni dia buat kerja bersama-sama, saling bantu-membantu. Okay, tengok yang kedua dia kata bantu-membantu. Berkait rapat lah dengan bekerja sama tadi, sikap dia. Okay. Kemudian yang ketiga dia kata apa yang penduduk kampung ni suka buat, sikap dia. Mereka suka menjaga kampung kerana mereka sayang kampung mereka. Ini nombor 3. Okay, sebab dia sayang kampung, dia bersama, dia bantu-membantu antara satu sama lain. Dia jaga kampung dia. Itu sikap penduduk kampung ni. Okay, bagus kan sifat ni? Okay, sikap ni sikap yang bagus. Okay. Ini salah satu yang dia dah bagi dalam ruangan ni. Kemudian kita tengok ke kotak yang ketiga. Okay, yang cikgu bulatkan ni. Okay. Okay, untuk kotak ni, dia nak terang tentang apa pula? Tadi yang pertama tadi dia kata tentang penduduk kampung. Yang kedua berkaitan dengan sikap penduduk kampung tu. Okay,
Okey, kali ni awak tengok kata kunci dia kata jati diri. Apa yang ada dalam diri penduduk kampung ni? Okey, jati diri dia apa? Okey, untuk yang ketiga ni jati diri. Yang pertama dalam kotak ketiga ni dia kata membina pintu gerbang. Okey, penduduk kampung ni dia bersemangat dah tadi kan. Dia boleh bina pintu gerbang. Untuk apa? Untuk menampakkan kampung dia lah, nama kampung dia, supaya kita boleh tahu. Okey, bila kita nampak pintu gerbang tu, kita tahu okey ini penduduk kampung di Kampung Pering. Okey, kemudian nombor 2 dia kata dia memasang jalur gemilang yang besar. Okey, tujuan dia memasang jalur gemilang yang besar untuk mencantikkan lagi kampung dia, ataupun nak bagi orang nampak bila angin tiup jalur gemilang tu, nanti dia akan berkibar lah jalur gemilang. Okay, bila berkibar, orang akan memberi tumpuan kepada dia selain daripada pintu gerbang tadi. Okay, jadi orang tahulah, orang kenal lah kampung dia. Okay, baik. Yang ketiga, menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Kenapa dia nak hias? Kalau cikgu tanya awak, kenapa awak hias bilik? Okay, kenapa awak hias rumah? Okay, hias rumah ni, kenapa kita buat? Sebab kita nak nampak cantik. Okey, samalah dengan penduduk kampung ni. Kalau awak bermula daripada rumah, awak hias rumah awak nak hias bilik, awak nak hias ruang tamu. Okey, dalam kampung kita, kalau awak duduk taman-taman lah kan, macam ni kampung. Okey, macam kampung ni, kenapa dia nak hias setiap lorong dan jalan kampung dia? Okey, supaya kalau orang luar datang ke kampung dia, taklah nampak macam kampung suram je kan, kampung yang seram. Nak masuk pun tak lalu nak tengok. Jadi kalau dihias cantik-cantik, contoh dia buat hiasan macam-macam lah, cantik kan dia buat kan. Kita lalu je kat kampung dia tu, kita rasa nak berhenti, kita rasa nak tengok apa yang ada kat kampung dia. Jadi daya tarikan lah tu untuk kita pergi ke kampung dia. Itu sebab kenapa dia hias setiap lorong dan jalan. Dia bukan hias pintu gerbang je, dia hias semua. Lorong dia hias, jalan dia hias. Mungkin setiap rumah dia pun dia hias, nak bagi cantik. Sebab dia nak bagi orang tertarik dengan kampung dia. Okey, baik. Itu yang kotak yang ketiga. Awak perasan tak di bawah ni ada satu lagi kotak. Okey, kotak ni yang keempat. Okey, bila dia dah tunjukkan dia punya kerjasama tadi, dia dah bina pintu gerbang, pasang jalur gemilang, hias setiap kawasan kampung dia. Okey, dia pun mendapat satu kejayaan. Okey, apa kejayaan dia? Dia tulis sini Anugerah Desa Lestari Peringkat Kebangsaan 2014. Jadi, dia dapat satu anugerah Lestari Peringkat Kebangsaan sebab dia dah buat apa? Dia dah bina pintu gerbang, dia dah hias kawasan-kawasan kampung dia. Jadi dia dapatlah anugerah. Okey, itu yang dia dapat, dia berjaya. Okey, jadi apa yang awak perlu buat kat sini? Awak dah baca, awak dah faham, awak dah dengar penerangan daripada cikgu. Okey, kita tengok ke muka surat yang seterusnya. Okey, baik. Untuk yang seterusnya ni, kalau awak perasan, dia bagi satu karangan berkaitan dengan Kampung Pering ni. Okey, jadi awak perlu baca daripada atas sampailah habis. Daripada atas sampai bawah, awak baca sekali lalu. Okey, selepas awak dah baca, okay, awak tengok di sini, di sebelah kanan ni ada pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan ni awak boleh ambil, kemudian awak masukkan ke dalam ruang-ruang kosong mengikut kesesuaian ayat dalam tu, supaya dia jadi satu karangan yang lengkap, yang bermakna, yang ada maksud. Okey, apa yang awak perlu buat dekat sini, awak kena baca lah. Kena baca daripada atas, perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat sampai habis. Kemudian awak rujuk di sebelah sini, di pilihan jawapan ni, ni yang cikgu bintangkan ni. Okey, awak rujuk pilihan jawapan. Okey, awak tentukan mana jawapan yang sesuai dengan karangan ataupun ruang kosong yang awak bacakan tadi. Okey, itu saja yang awak perlu buat pada hari ini. Awak kena baca betul-betul, perhatikan, fahamkan maksud dia, kemudian pilih jawapan. Okey, bila dah siap, okey, awak perlu buat apa? Okey, bila dah siap macam biasalah,
awak masukkan. Pertama sekali awak tangkap gambar dulu dan masukkan gambar awak ke dalam Google Classroom yang cikgu dah sediakan macam biasa. Bila dah masukkan di sana, cikgu akan tanda dan cikgu akan beri maklum balas berdasarkan jawapan yang kamu buat. Kalau betul, betul lah awak buat, bagus lah. Maksudnya awak faham. Kalau salah, cikgu nak awak betulkan kesalahan awak tu. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Okey. Itu sahaja tugasan awak pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, sini cikgu harap awak boleh beri tumpuan dan awak boleh laksanakan tugasan awak dengan jayanya. Okey, sekian. Terima kasih.